Okey, hai. Selamat pagi semua. Hari ini kita berada di dalam satu forum yang mana akan membincangkan mengenai kesejahteraan politik negara dan tajuk kita ialah tanggungjawab sebagai anak Malaysia. Telah menjemput beberapa panel jemputan, iaitu yang pertamanya kita ada IR Muhammad Nur Salam dan yang kedua kita ada Dr. Nur Syazlina. Yang ketiga kita ada Profesor IR Nur Afrina Syazmin dan kita ada dua tetamu jemputan khas iaitu Datin Seri Nur Hanani dan juga Datuk Muhammad Fariduddin Saifullah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus kepada soalan yang pertama. Bagi soalan yang pertama, adakah anda mempunyai rakan berlainan bangsa dan agama? Apa pandangan IR Muhammad Nur Salam mengenai kajian yang kita lakukan ini? Okey, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan daripada carta pai yang menunjukkan bahawa 93.4% mempunyai rakan berlainan bangsa dan agama. Daripada data ini menunjukkan bahawa secara keseluruhan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan yang harmoni dengan berbagai bangsa dan agama. Cabaran untuk mewujudkan keharmonian antara masyarakat wujud, terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara masyarakat. Perpaduan antara seluruh masyarakat perlulah ada supaya cabaran ini dapat diatasi dengan mudah dan menjadi tonggak kepada keberhasilan dan kekuatan sesebuah negara. Terima kasih kepada IR Nur Salam. Dan untuk soalan seterusnya pun, kita teruskan dengan IR juga. 31 Ogos merupakan tarikh penting bagi Malaysia. Jadi, apa pandangan IR mengenai jawapan yang kami terima? Okey, berdasarkan daripada soalan ini, graf menunjukkan 98.9% menyatakan bahawa 31 Ogos merupakan tarikh penting bagi Malaysia. Ia merupakan tarikh penting sebab ini merupakan tarikh mendapatkan kemerdekaan daripada jajahan British. Ia juga menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tidak melupakan sejarah teramat ulung dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ingat akan susah payah datuk nenek moyang mereka untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah yang terdahulu. Okey, terima kasih atas pandangan tu IR. Untuk soalan seterusnya, adakah penting bagi kita untuk mengetahui agama lain? Jadi soalan ini, bagaimana pandangan Dr. Nur Syazlina? Okey, seperti yang kita lihat, terdapat 84.6% yang bersetuju bahawa kita perlu untuk mengetahui agama lain dalam masyarakat di Malaysia. Dan ini adalah satu petanda yang bagus kerana mereka ada sifat ingin tahu tentang agama lain. Dengan ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan tanpa mengira agama dan bangsa. Dengan ini juga kita dapat tahu tentang tradisi dan pantang larang agama lain supaya kita tidak melampaui batas ketika bersosial dengan agama lain. Terima kasih Dr. Nur Syazlina atas pandangan anda. Berikutnya ialah sebagai rakyat Malaysia, kita tidak perlu mengutamakan kesejahteraan negara. Jadi untuk soalan ini, apa pandangan Profesor Afrina Syazmin mengenai respon yang kami terima ni? Terima kasih moderator. Dapat dilihat dari tinjauan tersebut, majoritinya tidak bersetuju dengan kenyataan ini iaitu sebanyak 90% ke atas. Ini bermaksud rakyat Malaysia masih menitik beratkan kesejahteraan negara. Hal ini demikian kerana sudah berabad lamanya negara Malaysia mengamalkan kehidupan majmuk. Perbezaan itu hanya daripada luaran. Keunikan dan perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia ini dipandang tinggi oleh negara luar. Sebagai contoh, waktu pandemik ini, rakyat bersama-sama membantu dan memikul tanggungjawab bagi mewujudkan kembali normaliti kehidupan di Malaysia yang sejahtera. Itu sahajalah pandangan saya. Okay, terima kasih Profesor. Untuk soalan yang berikutnya, pada pendapat anda, adakah perlu bagi kita mengetahui isu semasa negara iaitu politik, sosial dan sebagainya? Jadi apa pandangan Datuk Muhammad Farid mengenai respon yang kita terima ni? Okay, terima kasih moderator Muhammad Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, daripada respon yang kita dapat, majoritinya bersetuju yang kita perlu mengetahui isu semasa negara. Tapi ada segelintir yang berpendapat tidak. Saya menganggap bahawa yang tidak setuju dengan kenyataan ini adalah golongan belia. Sebab masa kini tak ramai golongan belia anggap bahawa mengetahui dan mengambil berat isu semasa negara adalah satu perkara yang wajar ditekankan. Kita dapat lihat bahawa anak-anak muda pada masa kini tak gemar membaca akhbar-akhbar tempatan. Namun, dunia masa kini telah banyak berubah dari segi teknologi dan penggunaannya sangat meluas secara global. Sepatutnya lebih ramai belia perlu menitik beratkan tentang isu-isu semasa negara dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh membaca berita-berita secara online kerana ianya lebih mudah dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Okay, terima kasih atas pandangan tu Datuk. Dan untuk soalan seterusnya iaitu kepelbagaian
kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia mewujudkan keharmonian negara. Jadi untuk soalan ini saya nak tujukan kepada Dr. Nur Syazina. Apa pandangan anda? Pada pendapat saya, kepelbagaian kaum dan bangsa sebenarnya dapat mewujudkan keharmonian negara. Seperti yang kita dapat lihat, seramai 77 responden yang bersetuju bahawa kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia dapat mewujudkan keharmonian negara. Salah satu cara untuk mewujudkan keharmonian negara ialah kita perlu saling menghormati antara satu sama lain. Seperti kita menghormati orang yang lebih berusia dari kita, dan dari sini kita dapat lihat secara amnya rakyat Malaysia dapat menerima kaum dan bangsa yang berlainan dengan hati yang terbuka. Dengan sifat keterbukaan itu, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai, dan ini membuktikan bahawa Malaysia ini sangat unik dan dipandang oleh negara luar. Okey, terima kasih kepada Dr. Nur Syazina. Menarik pandangan itu. Untuk soalan seterusnya, iaitu kesejahteraan dan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama. Jadi soalan ini kita nak tujukan kepada Profesor Nur Afrina Syazmin. Apa pandangan Profesor mengenai kajian ini? Terima kasih atas soalan ini. Saya juga bersetuju dengan kenyataan ini, dan ini dapat dibuktikan sebanyak 96.7% juga bersetuju dengan kenyataan ini. Bersyukurlah kita kerana rakyat Malaysia masih mempunyai kesedaran mengenai kesejahteraan dan kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama. Memang tidak dinafikan masalah politik terutamanya merupakan satu petunjuk bahawa tanggungjawab ini tidak dititik beratkan. Tetapi dengan peratusan ditunjukkan mereka adalah golongan minoriti yang boleh diubah pandangannya, kerana kita telah berdepan dengan masalah ini sejak dari mulanya Malaya sebelum wujudnya Malaysia. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah pandangan saya terhadap kenyataan ini. Okey, menarik pandangan itu Profesor. Seterusnya kita juga bertanya mengenai hak mengundi perlu diberikan kepada remaja yang berumur 18 tahun. Jadi apa pandangan Datin Seri Nur Hanani mengenai perkara ini? Okey, terima kasih moderator kerana menjemput saya ke majlis hari ini. Pada pandangan saya, untuk soalan ini, daripada hasil tinjauan, kita mendapati bahawa responden lebih memilih tidak setuju jika hak mengundi perlu diberikan kepada remaja berumur 18 tahun. Kalau kita tengok dekat sini, seramai 35 orang responden dengan peratusan sebanyak 38.5% beranggapan bahawa remaja 18 tahun tidak wajar diberikan hak mengundi kerana memandangkan mereka masih lagi remaja dan masih mentah dalam arena politik. Hal ini kerana kita tahu yang mengundi itu sangat penting, dan jika kita beri hak tersebut kepada remaja berumur 18, kita tahu yang mereka ni mudah terpengaruh dengan janji-janji manifesto yang ditabur oleh parti-parti politik yang akan berkesan kepada pemilihan pemimpin negara. Seterusnya kita dapat lihat dekat sini seramai 24.2% yang terdiri daripada 22 orang bilangan responden memilih skala ketiga, iaitu mereka setuju dan dapat bahawa wajar untuk berikan hak mengundi kepada remaja berumur 18 tahun. Mereka beranggapan bahawa anak muda juga perlu libatkan diri dalam arena politik kerana suara anak muda ni penting kerana anak muda merupakan insan yang akan merajui negara kelak. Oleh itu mereka lebih memilih dan mendapat bahawa hak mengundi tersebut perlu dipindah kepada umur 18 tahun. Itu sahaja pandangan saya. Sementara itu Datin, kita dapat lihat juga soalan ini, berikan cadangan anda pada umur berapakah hak mengundi perlu diberikan. Jadi kita terima respon-respon begini. Apa pandangan Datin mengenai jawapan ini? Okey, pandangan saya mengenai soalan ini, kita dapat lihat dekat sini responden lebih memilih yang hak mengundi perlu diberi kepada lingkungan umur 20 hingga 24 tahun. Peratusan dekat sini mencatatkan sebanyak 68.1%, iaitu melebihi separuh daripada keseluruhan catatpan. Manakala kalau kita tengok dekat sini 31.9% lagi lebih memilih kategori 18 hingga 20 tahun dengan jumlah bilangan responden sebanyak 29 orang. Ini jelaslah menunjukkan bahawa rata-rata rakyat Malaysia berpendapat yang hak mengundi perlu diberi kepada umur 20 tahun ke atas kerana mereka menganggap bahawa remaja berumur 18 tahun masih lagi hijau dan tidak memahami akan keadaan politik negara. Itu sahaja dari saya. Menarik pandangan Datin mengenai soalan ini. Dan untuk soalan terakhir bagi sesi kita, iaitu pemilihan pemimpin negara adalah sangat penting. Jadi kita nak tanyakan soalan ini kepada Datuk Muhammad Farid. Okey, terima kasih sekali lagi kepada moderator Muhammad Arif. Saya sangat setuju dengan soalan yang diberikan ini. Pemimpin negara memainkan peranan yang sangat besar selain daripada raja kita. Penentuan pemimpin sangat penting sebab ia jadi tunjang dalam menerajai kepimpinan negara serta bertanggungjawab dalam memacu negara ke arah kemajuan. Daripada soalan ini, saya dapat lihat bahawa 4.4% di skala 2 itu mereka sama ada setuju ataupun tidak. Patutnya mereka bersetuju dengan pemimpin negara kerana tanpa pemimpin yang berwibawa, negara tidak akan maju dan akan menjadi sultan negara. Okey, menarik semua ya untuk pandangan Datuk juga. Ini adalah satu perkara yang amat penting bagi kita ya untuk pemilihan pemimpin negara. Terima kasih kepada semua ahli panel yang memberikan masa anda untuk menjayakan forum ini. Semoga kita jumpa lagi di forum-forum yang akan datang.